Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais. Nurse, doktor, guru, petugas kesihatan, tentera, bekas tentera, pemandu lori, juru terbang, security guard, polis, pelajar, suri rumah, peniaga daripada Malaysia, daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Dubai, Mesir, Australia, Jerman. Semua ni di antara yang telah berjaya membuang lemak, menguruskan badan sampai ada yang dah berjaya dapat six pack melalui program viral buang lemak daripada rumah iaitu program Lemak Tulin. Lemak Tulin kembali untuk tahun 2022, tahun yang ketiga. Banyak penambahbaikan yang telah dibuat tapi masih mengekalkan metod asal iaitu saya akan guide dan bantu korang untuk buang lemak, untuk kurus, buat body transformation tanpa menggunakan sebarang alat senaman, produk dan juga apa-apa suplemen. Harga masih sama RM89 dan satu-satunya program kurus yang menawarkan money back guarantee. Metod yang digunakan sesuai untuk semua peringkat umur, tak kira lelaki ataupun perempuan, dan takkan ganggu rutin harian korang. Tak kira apa pekerjaan korang sekalipun. Lebih 8,000 orang pernah join Lemak Tulin. Semua telah berjaya 100% success rate. Dan korang boleh lihat sendiri hasil dia seawal 7 hari sahaja. Untuk bulan Januari kita hanya ada 2 batch sahaja. Jangan buang masa. Korang boleh klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Masa terhad, slot terhad, jangan terlepas. Jadi tunggu apa lagi? Jom join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia seluruh Asia Tenggara iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go. Come on y'all. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku rekod ni hari Jumaat. Kepada korang yang baru sampai, baru tengok video-video daripada channel YouTube Rais Hamid Aris TV ni, sila tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan cuba untuk memberikan konten-konten yang ilmiah, yang bermanfaat. InsyaAllah boleh memberi kebaikan dan juga menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. InsyaAllah sila tekan butang subscribe. Lagi video daripada channel YouTube Kilas Dunia, Kilas Dunia, aku tak tahu. Yang mana hari tu aku dah buat reaction dah. Video pasal 5 negara nak gempur Malaysia, yang isi video dia memang tak apa-apa lah. Ada yang tokok tambah, ada yang fakta tak tepat. Tajuk memang clickbait habis lah. Dan obviously video tu sekadar nak meraih views, nak bagi banyak views. Biasalah kalau YouTuber daripada negara luar daripada Malaysia, dia buat pasal Malaysia, tak kisahlah pasal apa pun, orang Malaysia ni memang suka. Jadi tambah-tambah kalau buat video-video yang kontroversi, yang tajuk dia memang lahanat ni, memang boleh mengumpan rakyat Malaysia untuk tengok lah. Sajalah video-video kontroversi ni kan orang suka tengok dekat YouTube ni. Kali ni aku akan buat reaction untuk video yang baru je dia upload dengan tajuk dia Berita Terkini Sungguh Memalukan, Malaysia Senjata Makan Tuan. Malaysia Senjata Makan Tuan, bukan senjata Malaysia makan tuan. Bahasa Melayu pun dah bersepah dah dekat situ. Tajuk pun dah tak apa-apa. Tapi disebabkan dia ada mention senjata, dia ada mention Malaysia, jadi aku akan buat reaction. Kita tengoklah apa pula yang dia nak goreng dalam video kali ni. Okey, jom kita tengok. Cuplikan tu apa? Maksud cuplikan coretan. Malaysia merasa pilot tempurnya paling jago sekawasan padahal pernah salah. Jap. Kita rewind. Squad aku pun ada dalam video ni. Nampak? Nampak? Ini adalah Major Besara Helmi ataupun call sign dia Kang. Nampak tu ada? Malaysia merasa pilot tempurnya paling jago sekawasan padahal pernah salah membom pasukannya sendiri. Wow. Serius ah? Malaysia pernah bom pasukan sendiri Aku rasa aku tahu ni dia nak cerita pasal apa ni. Aku tahu. Ni mesti nak cerita pasal Ops Daulat ni. Tahu dah, diorang punya orang kata poin-poin bodoh ni yang nak merendahkan Malaysia ni dan ketenteraan Malaysia lah.
Malaysia saat ini bisa jadi negara paling tertinggal di kawasan Asia Tenggara perihal pertahanan. Maklum saja, Malaysia lagi kembang kempis anggaran pertahanannya. Dibandingkan dengan Filipina misalnya, Malaysia ketinggalan soal pertahanan perkuatan. Filipina belakangan ini sedang kalap belanja alutsista mulai dari jet tempur, kapal perang hingga tank diborong semua oleh Manila. Sumber dari nekatnya Filipina memperkuat militer ialah gangguan China. Allah, dia keluar iklan pula. Maklum saja, Malaysia lagi kembang kempis anggaran pertahanannya dibanding Kejap. Malaysia paling ketinggalan dari segi pertahanan dekat Asia Tenggara. Mana kau dapat fakta ni? Lepas tu apa benda? Malaysia kembang kempis? Malaysia kembang kempis apa? Ini disebabkan dia baca orang kata mungkin blog-blog, okey, mungkin website-website pertahanan yang tak dapat info. Macam aku ceritalah. Malaysia bukannya jenis yang show off, okey, jenis nak bercerita semua pasal dia punya pertahanan dan sebagainya. Jadi disebabkan itu, you can assume all that you want lah. Kau nak assume apa pun, silakan. Tak rugi apa pun. Okey. Tapi kembang kempis tu apa pasal? Kembang kempis. Mungkin yang daripada Indonesia boleh komen apa yang dimaksudkan dengan kembang kempis ni. Dengan Filipina misalnya, Malaysia ketinggalan soal pertahanan perkuatan. Filipina belakangan ini sedang kalap belanja alutsista mulai dari jet tempur, kapal perang hingga tank diborong semua oleh Manila. Sumber dari nekatnya Filipina memperkuat militer ialah gangguan China. China melakukan ekspansi melanggar batas di perairan utara Filipina sehingga menimbulkan ketegangan bersenjata di sana. Yang itu aku nak komen ya atau tidak tu sangat-sangat subjektif sebenarnya, sebab kalau nak diikutkan, kalau hanya nak diukurkan dengan strength asset tu tak boleh. Macam aku pernah cerita dalam video sebelum ni, kalau asset kau power macam mana pun, tapi kalau pilot dia pakap, tak boleh buat apa juga. Ikut juga bilangan asset tu sesuailah dengan keluasan negara tu sendiri. Filipina dengan Malaysia mana besar? Jadi macam nonsense lah kalau tiba-tiba Malaysia nak beli banyak jet, tapi untuk cover dekat kawasan yang sebenarnya boleh di-cover oleh bilangan aset yang sikit je, buat apa kita nak membazir kan? Itu pendapat aku Itu pendapat aku. Dan kita adalah bukan negara yang berperang. Tak ada intention langsung nak berperang. Macam Filipina ni, dia pun cakap sendiri sering diganggu oleh pihak China. Okey, kita walaupun kita pernah beberapa kali dikacau oleh pihak China, tapi kita hantar beberapa aset pun dah cukup dah mampu menghalau pesawat China ni. Okey? Nak ganggu China, tapi apa daya anggaran pertahanannya yang ciput tak bisa berbuat banyak. Di mana anggarannya sudah cekak, Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz mengatakan bahawa negaranya hanya bisa... Apa dia cakap? Tunjuk muka dekat sini Datuk Seri Syamuddin, Timbalan Menteri Pertahanan. Tapi kenapa kau bubuh gambar Datuk Seri Syamuddin? Benda tu pun dah misleading dah. Suka hati kau lah. Bahwa negaranya hanya bisa membeli jet tempur bekas. Incaran Malaysia ialah 33 unit F-18 bekas gurun pasir milik Kuwait. Malaysia yang... Serius lah, kita punya Timbalan Menteri Pertahanan ada cakap macam tu, kita hanya mampu beli jet second hand. Serius lah. By the way, benda ni obviously benda yang tokok tambah. Memang ada statement daripada Timbalan Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz yang mengatakan Malaysia merancang untuk memperoleh pesawat F-18 daripada Kuwait. Tapi dia tak adalah cakap Malaysia hanya mampu beli jet second hand. Nampak tak? Ini contoh berita yang ditokok tambah. Teruskan. Yakin bahawa F-18 bekas Kuwait masih mumpuni untuk mereka pakai. Akan tetapi kesepakatan masih belum ditemui oleh kedua belah pihak, namun apabila ini berhasil akan meningkatkan kekuatan udara TUDM. Belum deal betul-betul lagi. Dikutip dari Defense Security Asia. Selain F-18, Malaysia juga berusaha mengupgrade Su-30 mereka yang kekurangan darah karena tak mampu membeli suku cadang. Kementerian Pertahanan juga mengemukakan permohonan peruntukan bagi program ini kepada Kementerian Keuangan pada tahun ini. Pesawat tempur Su-30 MKM pula sedang melalui program peningkatan keupayaan. Meski demikian, Kuwait sendiri juga belum merasa akan menjual F-18 miliknya ke Malaysia. Hanya saja Malaysia saja mengharapkan hal itu terjadi. Walaupun cuma mampu membeli bekasan, Malaysia mengklaim diri bahawa pilot tempur mereka yang terbaik sekawasan Asia Tenggara. Di mana hal ini dilontarkan oleh Panglima TUDM. Betul? Ini betul. Tapi dia cakap tu, cara dia cakap tu macam kita ni overclaim lah bulaan. Jenderal Tan Sri Akmal Abdul Samad mengatakan bahawa TUDM saat ini sedang fokus mendapatkan jet tempur baru dalam program Light Combat Aircraft atau LCA. Kemudian dilanjutkan dengan program Multi Role Combat Aircraft atau MRCA yang sejatinya akan diisi oleh 18 bekas Kuwait atau lainnya.
LCA diharapkan rampung pada 2030 mendatang di mana HAL Tejas India jadi kandidat yang terkuat. Kemudian MRCA akan dimulai pada 2031 sampai 2035 mendatang. Setelah menunggu bertahun-tahun ini memaksa Malaysia menggunakan F-18-2 miliknya untuk menjaga ruang udara nasional. Namun Abdul Samad yakin hanya dengan F-18-2 pilot tempur Malaysia masih mumpuni di kawasan. Dia mengatakan jangan main-main dengan pilot pesawat tempurnya atau hidungmu akan berdarah. Katanya, seperti diungkap oleh Defense Security Asia menyiratkan pesan dari TUDM. Apa yang dilontarkan Malaysia nampaknya bertolak belakang dengan pengalaman. Turn your low-resolution blurred photos into Iklan lagi. with the Remini app. Banyak betul iklan. Nampak? Buat duit je semua ni. Security Asia menyiratkan pesan dari TUDM. Apa yang dilontarkan Malaysia nampaknya bertolak belakang dengan pengalaman masa lampau. Pada 2013 lalu, saat Malaysia memerangi para pejuang Sulu di Sabah, militer mereka diuji akan operasi tempur sesungguhnya. Betul lah aku cakap. Mesti dia nak sentuh pasal Hak Datu ni. Tak ada benda lain lah. Itu je lah point dia. Okay? Tak apalah, kita dengar lah apa dia nak cakap. Pejuang Sulu yang bermodalkan senapan ringan saja dan berjumlah 200 orang, nyatanya saat itu berhasil membuat militer Malaysia all out. All out karena militer Malaysia mengerahkan semua sumber daya dari pasukan infanteri berjumlah ribuan personil, kavaleri, helikopter hingga jet tempur untuk melibas pejuang Sulu. Disebutkan pada 6... Okey, pembetulan dekat sini tak adalah sampai ribuan orang. Aduh, okey, kita hantar. Betul lah, memanglah kita hantar dengan kapasiti yang lagi banyak daripada apa yang diorang hantar tu. Sebab kita all out, betul. Apa yang dia cakap, kita all out. Kita nak mempertahankan kedaulatan Malaysia ni. Dan cara dia cakap tu macam kita hantar aset fighter aircraft dan juga helikopter untuk apa tadi? Untuk mengebom, untuk membedil, untuk menyerang. Sorry kita punya chopper bukan digunakan untuk menyerang, tapi untuk tugas-tugas contohnya macam meninjau, untuk body vac, untuk angkat mayat, untuk angkat orang yang tercedera. Tak ada kena-mengena. Helikopter kita bukan untuk menyerang. Tokok tambah lagi. Maret 2013, jurubicara Sulu Abraham J. Irbani yang mewawancarai Raha Muda Akbimuddin Kiram, adik Sultan Sulu Jamalul Kiram III di Lahad Datu Sabah mengatakan bahwa berkali-kali jet tempur TUDM melakukan serangan udara ke posisi mereka. Serangan dilakukan pada pagi sampai siang hari di mana jika mendengar deru, jet tempur para pejuang Sulu langsung bersembunyi. Ijirani mengatakan jika jet tempur TUDM malah salah membom kedudukan kamp pasukan dan militer Malaysia di Kampung Tan Duo Lahad Datu. Lokasi itu memang awalnya dijadikan tempat persembunyian pejuang Sulu, namun setelah diketahui hendak diserang jet tempur mereka kabur meninggalkannya yang kemudian ditempati oleh militer Malaysia. Usai hal itu dilaporkan banyak helikopter dan ambulans pergi ke titik pemboman untuk mengevakuasi korban yang disinyalir kuat pasukan Malaysia yang kena friendly fire TUDM. Pihak Malaysia sendiri juga... Ini tak betul, okay? Ini tak betul. Memang ada rekod, memang ada statement daripada Menteri Pertahanan, okay, daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamuddin, Menteri Pertahanan masa tu Datuk Seri Zahid Hamidi, okay. Ada juga statement daripada Parlimen Angkatan Tentera. Tak ada casualties daripada pasukan negara Malaysia yang diakibatkan oleh kita punya air strike, air to ground strike yang kita buat masa Ops Daulat tu. Memang confirm tak ada. Macam yang dia cakap tadi, kononnya tersasar dan sebagainya, tapi dia sendiri mengaku tempat yang kena bom tu adalah bekas markas pengganas Sulu tu. Dan kemudian bila diorang tahu yang dekat situ nak kena bom, so diorang lari. Dan apa yang kita buat, kita masih lagi orang kata attack dekat kawasan itu. Sebab korang kena faham ini aku nak bagi tahu ni sebab benda pun dah lepas kan. Antara misi kita adalah bukan untuk bunuh orang, bukan untuk ada pertumpahan darah baik daripada kita punya pasukan sendiri ataupun dekat pasukan musuh pada masa itu. Kita punya misi adalah untuk menghalau. Ingat kita bukan negara berperang. Kita nak halau. Jadi kita musnahkan markas dia yang kononnya dah ditinggalkan tu supaya diorang tak bolehlah balik dekat kubu tu balik. Tak bolehlah balik dekat markas diorang tu balik. Memang dia pun cakap tadi itu adalah markas diorang yang diorang dah tinggalkan sebab diorang tahu Malaysia akan attack dekat situ. Jadi kita musnahkan markas diorang dekat situ so that diorang tak datang balik lah. Kan? Itulah kita punya strategi. Aduhai. Kalau kita tak attack kawasan dekat situ, kita attack dekat kawasan lain lah contohnya. Yang mungkin jadi tempat diorang punya persinggahan sementara. Okay? Bila kita bom, maybe diorang punya intel power, diorang dapat tahu, diorang lari lagi. So kita dah musnahkan kawasan persinggahan yang bukan markas diorang. Jadi kita memang musnahkan markas diorang yang memang diorang punya markas lah.
So diorang dah tak boleh nak balik dekat situ. Mungkin dekat situ simpan diorang punya senjata ke, diorang punya armament ke kan, diorang punya intel punya ada map ke, benda ke, diorang punya strategi perbincangan daripada semua. So kita attack lah dekat situ. Alah, benda common sense lah. Aduh, ini cerita semua nak mengaburi mata orang. Dia menyebutkan bahawa semua pasukannya selamat setelah jet-jet tempur TUDM membom kampung Tanduo tanpa menyebut jika salah sasaran. Malaysia juga mengklaim memiliki pilot terbaik di dunia, lalu bisakah TUDM menang bertempur dengan China? Di mana belum lama ini media Malaysia tengah borak-borak pasal Lahad Dato', tiba-tiba kau tukar pasal China pula. Ni kau nak cerita pasal apa ni sebenarnya ni? Yes, betul. Memang orang kata claim daripada askar Sulu tu yang mengatakan tak ada yang terkorban. Tapi benda ni aku tak boleh cakap. Benda ni sensitif. Benda ni adalah orang kata rahsia negara dan kita tak boleh bagi tahu. Tapi secara keseluruhan dia memang ada daripada pasukan Sulu, memang ada yang terkorban. Obviously korang pun tahu, kita punya kronologi pun banyak, okey, dan juga memang ada pasukan kita ada yang terkorban, tapi bukan sebab kena bom, bukan disebabkan ada air to ground strike tu, tapi disebabkan oleh berdelan tembakan daripada askar Sulu tu sendiri. So, come on lah, ni Kilas Dunia ni, bagilah fakta yang tepat sikit. Ini fakta kau main Google je. Aduh, apa niat kau sebenarnya? Memang saja nak, orang kata nak create ketegangan antara Malaysia dengan Indo ni. Okay, tolong benda ni nonsense lah. Sebagaimana diberitakan zona jakarta.com sebelumnya mengatakan jika Kuala Lumpur memiliki pilot terbaik di dunia. Selain mengklaim punya pilot yang terbaik di dunia, Malaysia juga memberi peringatan pada dunia luar untuk tak main-main dengan Kuala Lumpur. Defense Security Asia mengabarkan jika Angkatan Udara Malaysia mengaku sanggup untuk membuat siapa saja yang bermain-main dengan Kuala Lumpur akan terkapar. Lantas bisakah Angkatan Udara Malaysia untuk menang melawan China jika terjadi pertempuran? Mengingat saat ini Beijing dan Kuala Lumpur memiliki hubungan yang cukup tidak stabil. Hal ini lantaran Beijing mengklaim jika kawasan Laut Cina Selatan. Oh, by the way itu pun satu lagi statement yang tak tepat lah. Kalau nak kata Malaysia dengan Beijing punya hubungan sangat-sangat tegang. Tak ada. Okey je. Maybe ada ketegangan part ZEE apa semua tu, tapi dari sudut yang lain aku rasa memang tak ada masalah lah. Okey. Alah. Merupakan bagian dari wilayah negaranya, bahkan tak main-main. Iklan lagi. Kau nampak tak berapa banyak dia buat duit. Kamzat. Ini lantaran Beijing mengklaim jika kawasan Laut Cina Selatan merupakan bagian dari wilayah negaranya, bahkan tak main-main. Beijing beberapa kali mengirimkan beberapa gangguan terhadap Malaysia soal Laut Cina Selatan. Dikutip dari AMT menyebutkan jika China sempat mengganggu eksplorasi minyak yang dilakukan oleh Malaysia. West Capella dikontrak oleh perusahaan Megas Thailand PT TEP sejak Juli lalu untuk melakukan pekerjaan pengeboran di lapangan minyak Siakap North Petai yang terletak di blok tersebut. Di sisi lain, Beijing juga sempat mengirimkan pesawat tempurnya untuk memasuki wilayah udara Malaysia. Dilansir dari Defense Security Asia, sekitar Mei 2021 lalu, China dikabarkan menerbangkan 16 unit pesawat untuk dekati wilayah. Okey, nampak satu lagi fakta yang diputar belit. 16 pesawat tu bukan pesawat ketenteraan, bukan pesawat tempur diorang pun. Itu adalah pesawat pengangkut sahaja. Nampak tak? Dia sudah putar belit lah fakta dia dekat situ. YouTuber Indonesia, come on lah. Ni apa benda ni? Korang punya YouTuber ni bagi fakta-fakta salah ni. Dengan tujuan apa ni? Udara Malaysia. Aksi yang dilakukan China dengan mengirim 16 unit pesawat untuk mengganggu wilayah udara Malaysia ini tentunya tak bisa Tengok dekat sini sambil-sambil dia cakap 16 pesawat Cina tu datang Malaysia bagai, dekat video dia tunjuk fighter aircraft. Nampak sangat dia cuba mengaburi. So bila dia tak mention sebenarnya apa 16 pesawat tu, tapi dekat gambar tunjuk fighter aircraft, so orang akan automatik cakap, "Ui, ini hantar 16 fighter aircraft ni dekat Malaysia ni." Guys, aduh. Nasib baiklah kau bukan daripada negara Malaysia. Di mana kejadian yang dialami Malaysia ini turut mengundang perhatian dari berbagai kalangan di Malaysia. Salah satunya adalah Adam Leong Kok Wei yang merupakan Profesor Madya di University Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM turut memberikan komentarnya. Dia mengatakan, jika China kini mulai menggunakan kekuatan udara untuk menguasai kawasan China Selatan atau LCS. Selain itu, China juga memiliki jet tempur siluman J-20 Mighty Dragon, sedangkan Angkatan Udara Malaysia tak memiliki jet tempur siluman. Samudra Pantau Perairan Selatan Malaysia juga kelabakan di pangkalan udara Singapura dan Indonesia pun aktif. Malaysia juga membuat perubahan di wilayah perairan selatan selat negaranya.
Kementerian Pertahanan Malaysia juga bakal mendapatkan pertahanan radar jarak jauh baru untuk menerapkan radar yang mirip dengan Bukit Luncu yang ada di Plentong, Johor. Radar tersebut digunakan untuk mengontrol wilayah udara negara di tanah air selatan dari semua gangguan dan elemen keamanan nasional lainnya. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz yang membahas hal itu di Dewan Rakyat baru-baru ini, direncanakan radar pertahanan jarak jauh yang akan ditempatkan di Johor akan diperoleh pada kuartal pertama tahun depan. Dilansir dari Defense Security Asia, perolehan radar jarak jauh itu akan dilakukan secara terbuka antara bangsa. Radar pertahanan jarak jauh di Bukit Luncu, Plentong tersebut untuk menyatukan wilayah udara sehat negara dan daerah sekitarnya. Sebelumnya, Panglima Tentara Udara Jenderal Tan Sri Akbar Abdul Samad juga mengatakan dalam proses pengadaan radar pertahanan udara untuk memastikan keamanan udara negara selalu terjamin. Dan memang tindakan menempatkan pertahanan radar udara jarak jauh di selatan negara itu sangat tepat. Karena seperti yang kita tahu, ada banyak pergerakan udara di selatan negara itu. Banyak pangkalan udara negara tetangga yang juga terletak di selatan negara Malaysia yang membutuhkan pemantauan terus-menerus oleh MRAF untuk mengoperasikan radar pertahanan jarak jauh. Pangkalan udara militer negara tetangga ini adalah pangkalan udara penting dan memerlukan pemantauan. Gambar sama je, video sama je. Kau dah pusing. Oh, habis dah? Guys, video ni sangat-sangat misleading dengan fakta yang tak tepat, benda yang ditokok tambah. Ada yang betul, aku tak nafikan, tapi obviously memang sengaja ada intention, diorang memang sengaja tokok tambah, putar belit, okey, diorang dengar berita yang daripada sebelah pihak, daripada pihak Sulu yang obviously orang kata bagi statement-statement yang sekadar nak menyedapkan diorang punya pihak je pada time Ops Daulat 2013 tu, dan memang tak ada, dan aku tekankan dekat sini, memang tak ada pasukan tentera Malaysia yang terkorban akibat air to ground strike oleh TUDM. Sama sekali memang tak ada, tapi memang betul ada tentera Malaysia, pasukan PDRM sendiri pun ada yang terkorban, tapi disebabkan oleh tembakan ataupun serangan daripada pihak tentera Sulu yang menceroboh Malaysia. Dan bila aku cek balik pun, ada tak portal-portal yang melaporkan tentera Malaysia terkorban akibat serangan daripada pasukan sendiri tu? Yang ada hanyalah daripada portal Indonesia, daripada portal Filipina yang dia bagi tahu yang tentera Sulu tu yang claim. Memang bukan fakta, tak ada gambar, tak ada apa. So, daripada aku sendiri yang memang pernah berkhidmat dalam TUDM selama 14 tahun, 2013 tu aku masih berkhidmat walaupun aku tak secara langsung terlibat dalam Ops Daulat, tapi berdasarkan orang kata pengalaman daripada kawan-kawan daripada sini-sini yang terlibat secara langsung dalam Ops Daulat 2013 tu, memang tak ada casualties daripada pasukan kita yang diakibatkan oleh pasukan kita sendiri. Tengok betapa bodohnya video ni, ambil sumber daripada satu site saja, lepas tu buat berita terkini. Berita terkini apa benda? Itu 2013 kot. Dia punya tajuk pun dah misleading dah. Berita terkini. Sungguh memalukan. Malaysia pasukan apa benda kejadah tak? Dia nak cerita dia punya tajuk tu yang pasal kononnya kita punya fighter aircraft ada membedil pasukan sendiri. Aduh. So, apa yang korang boleh cerita? Apa yang korang nak komen? Silakan komen. Cerita sikit. Dan korang boleh share juga video ni. Aku mohon korang share supaya sampai dekat YouTuber Indonesia. Contohnya macam channel YouTube Malindo Damai. Please. Bapak-bapak sekalian, buatlah video reaction. Daripada aku yang bekas pegawai TUDM, aku mengesahkan video ini tidak tepat. Jadi tolong nasihatkan sikit kawan-kawan YouTuber korang yang buat video clickbait, buat video misleading semata-mata nak orang kata mengaut keuntungan, nak buat duit je. Please lah, janganlah. Kita kan Malindo Damai, kita kan ada Malindo dan sebagainya. Jadi tak payahlah nak buat video-video bodoh macam ni sekadar nak meraih orang kata, alah, orang kata nak meraih view je lah. Please tolong lah. Macam tak best lah. Semakin lama makin banyak pula. Ni dah second video dah. Kita tak tahu pula nanti next video dia nak buat cerita buruk pasal apa pula tentang Malaysia ni. Lepas tu, segelintir netizen Indonesia ni yang orang kata ada kebencian dekat Malaysia ni, memang seronok lah. Tengok YouTuber diorang, wah, kutuk Malaysia, ganyang Malaysia, kejadah apa semua ni kan. So please lah.
Okey, tolonglah jangan buat. Okey, kita patutnya berjiran ni kita baik. Memang daripada segi negara dengan negara secara umumnya kita memang tak ada masalah pun. Ada je pasukan Malaysia dihantar pergi ke Indonesia untuk buat lawatan, untuk pergi training dan sebagainya. Kita pun ada latihan bersama dengan Indonesia. Tiba-tiba kau nak bakar-bakar, kau nak mengapi-apikan, nak melaga-lagakan macam ni, macam tak best lah. Okay? So, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid, Arish TV selepas ini insyaAllah. Okay? Kita mantapkan ibadah kita, jangan takut. Okay? Apa-apa pun orang provoke ke, orang psycho ke, kita tenang. Allah, Nabi ajar kita macam mana bila kita berhadapan dengan musuh. Tambah-tambah musuh yang setakat menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita yang tak benar ni, tambah-tambah pula sekarang ni adalah zaman fitnah. So kita relax je. So jangan risau. Kita insya-Allah Allah jaga kita dan juga kita ada pasukan tentera yang ini macam. Itu je lah aku boleh cakap kan. Aku dah ada dalam situ. Aku tahulah. Okay? So insya-Allah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye guys. See ya.